صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس
نفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
Tu orang Melayu lah yang boleh ramai 75.3%. Jadi kita itulah, boleh kita tengok dia punya apa nama ni, statistik ni agak menggerunkan lah kat situ. Jadi kita kena sama-sama lah berusaha ke arah memastikan supaya masalah penyalahgunaan dadah ni dapat ditangani. Okey. Next. Okey, seterusnya dari segi profil penagihan kalau kita tengok di negeri Johor di tahun 2020, okey, daripada segi kategori dadah yang banyak mengambil dadah jenis ATS. ATS ni amphetamine type stimulant ataupun dadah jenis ais yang ais syabu, ekstasi dia jenis dadah jenis perangsang. Kat sini tengok 69%. Kemudian diikuti dadah jenis opiat contohnya heroin, morfin, candu seterusnya ganja pun ada kat situ. Dan juga lain-lain serta dadah jenis psikotropik contoh Amenfine. Dan ada juga kalau kita tengok kat situ daripada segi profil penagihan ni dia ada non polydrug dan juga polydrugs. Maksudnya apa? Okey, polydrugs ni maknanya yang dia menggunakan lebih daripada satu jenis dadah dalam satu masa. Contoh dalam masa yang sama dia ambil heroin, dia ambil AIS contoh dia, ataupun lebih daripada tu, ambil ganja, pelbagai jenis dadah. Manakala non polydrugs ni dia ambil satu jenis dadah dalam satu masa. Okey. Jadi kat situ kita tengok yang non polydrugs lah yang ramai 93.2%. Okey. Next. Okey, ni kita baru pergi kepada pengenalan kepada tempat kerja bebas dadah ataupun tekad. Okey. Kenapa tekad ini penting? Next. Okey. Tekad ini penting sebab apa? Sebabnya isu dan masalah penyalahgunaan dadah ni di tempat kerja ni perlu menjadi agenda penting majikan kerana ia merupakan antara penentu yang boleh mempengaruhi tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, jadi sebab tu penting benda ni. Jadi penyalahgunaan dadah ni bukan saja berkaitan dengan dadah semata-mata, bahkan juga berkaitan dengan bahan, alkohol yang boleh menimbulkan isu keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja Okay. Sebab tu sepatutnya ialah kalau ikutkan semua jabatan kerajaan dan juga swasta ni perlu melaksanakan tekad lah untuk memberi pencegahan, pendidikan pencegahan kepada seluruh warga kerja, bukan hanya majikan, bahkan juga pekerja. Maknanya dua-dua pihak terlibat, majikan dan juga pekerja. Jadi walaupun tak ada masalah penyalahgunaan dadah ataupun masalah penagihan dadah di tempat kerja, tetapi tekad ni perlu juga dilaksanakan untuk pencegahan awalan di tempat kerja. Sebab mencegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab kalau dah terlibat, memang amat sukarlah untuk dirawat. Memang kita tak nafikan ada juga yang dah pulih, tapi dia punya tu sedikit lah. Jadi sebelum terlibat tu lebih baik kita cegah dulu awal-awal. Sebab tu perlunya program tekad ni dilaksanakan di organisasi di tempat kerja kita. Okay, next. Kenapa perlu tekad? Sebab penyalahgunaan dadah ni memberi kesan kepada pekerja yang terlibat dan juga kesan kepada majikan. Dua-dua pihak ni terlibat. Yalah, bila masalah dadah ni bukan saja kalau katalah warga kerja yang ambil dadah, majikan pun terlibat sama, bukan terlibat ambil dadah jugalah, tetapi terlibat dalam menguruskan pekerja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni. Jadi perlu diuruskan. Macam mana cara nak urus, nanti kita akan tengok. Okay, next. Okay, kesan penyalahgunaan dadah ni ataupun penagih dadah ni akan boleh menyebabkan kesan-kesan yang negatif. Okay, sebagai contoh, kalau ada pekerja yang terlibat dengan dadah, kemudian kita akan tengok dia punya masalah disiplin akan muncul lah. Contohnya masalah ponting kerja. Ponting. Ada tak yang ponting? Dekat MJB ni ada tak ponting kerja?
Ya? Para saya semua bagus Bagus, Alhamdulillah, tahniah. Rasa kat sini tak adalah dekat tempat lain lah, mungkin dekat Uganda ke mana kan. Masalah ponteng kerja. Jadi itulah kita kat sini kita nampak dia punya ciri-ciri dia tu. Okey, selain daripada masalah ponteng kerja, yang kesannya akan menyebabkan prestasi kerja. Prestasi kerjanya merosot, bukan meningkat, merosot, menurun. Masalah kerja, jadi prestasinya menurun. Bila prestasi menurun akan menjejaskan produktiviti lah di tempat kerja. Okey, seterusnya daripada segi kesihatan, kesihatan terjejas, mungkin dia akan ambil MC je. Bila terlibat dengan dadah, kesihatan dia terjejas. Asyik ambil MC, ponteng-ponteng, merosot prestasi, ambil MC. Jadi itu pun boleh menjejaskan, bukan setakat menjejaskan diri dia, menjejaskan tempat kerja dia juga. Kerana kita tahu orang terlibat dengan dadah ni kemungkinan besar akan mengidap beberapa penyakit lah jika tidak dirawat. Okey, seterusnya boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Sebagai contohlah, mungkin dia kerja mengendalikan mesin ataupun kerja-kerja yang agak berisiko. Jadi bila dia bekerja dalam keadaan yang hayal, keadaan yang orang kata lalok apa semua kan, macam mana dia nak buat kerja, macam mana dia nak fokus dengan kerja bila dalam keadaan macam tu. Jadi kemungkinan besar boleh menyebabkan berlakunya kemalangan di tempat kerja. Okey, seterusnya daripada segi salah laku dan juga disiplin. Disiplinnya pun merosot. Salah laku, asyik melakukan perkara-perkara yang mungkin dapat menyebabkan dia punya tingkah laku dia, melanggar peraturan, melanggar disiplin, tidak patuh pada arahan, ingkar perintah dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, kesan yang paling serius ni hilang pekerjaan. Jika tidak ditangani boleh menyebabkan berlakunya perkhidmatan, dibuang kerja dan akhirnya hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, ditamatkan perkhidmatan, bukannya dapat mengatasi masalah penagihan dadah tadi pun, dia akan menambahkan masalah tu. Masalah lain pula timbul, masalah dadah tu tak selesai, masalah dibuang kerja pula bertambah. Bila masalah dibuang kerja, tak ada pekerjaan, jadi masalah kewangan, masalah keluarga dan akan menjadi rentetan kepada masalah-masalah yang lain. Okey. Terusnya peningkatan risiko. Itulah tadi peningkatan risiko, mungkin risiko kecederaan tadi, risiko-risiko yang lain akan berlaku. Dan juga kesan negatif kepada rakan sekerja. Bukan setakat pada yang individu yang ambil dadah tadi, rakan sekerja juga akan terkesan dengan perbuatan yang pelaku ni tadi. Sebab apa dia terkesan? Sebab dia mungkin akan terpengaruh dengan tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh rakannya ni. Contoh dia ni kawan baik lah, A dengan B ni kawan baik. Bila si A ni ambil dadah, si B lama kelamaan, kalau dia tak tahan, dia tak kuat, jati diri tak kuat, kemungkinan dia akan terpengaruh dengan si A ni tadi. Jadi akan menimbulkan kesan negatif lah kepada rakan sekerja. Selain daripada itu, kesan negatif ni juga contoh di tempat kerja berlakunya sesuatu kejadian, contoh macam kehilangan barang, kecurian atau sebagainya, tak pasal-pasal lah dia rakan ni boleh menimbulkan tuduhan ke tomahan pada sekian, walaupun mungkin orang lain tak buat, yang buat orang lain, pelakunya orang lain, tapi bila berlaku macam tu akan menimbulkan keadaan yang tidak tenteram lah yang di tempat kerja ni. Nak kerja pun rasa tak selesa, nak letak barang-barang kat tempat sembarang pun tak selesa, nak letak handphone di atas meja pun risau je, takut tiba-tiba hilang kan. Jadi itu boleh menimbulkanlah kesan-kesan negatif lah kepada rakan sekerja yang lain. Okey, next. Okey, apa itu objektif dalam tekad? Okey, objektifnya ada 4 Yang pertama, kita nak memberi pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan dadah kepada majikan dan juga pekerja. Okey, untuk hari ini, topik untuk hari ini kita lebih kepada tekad. Kalau untuk kita nak memberi tentang penerangan tentang bahaya ataupun kesan-kesan penyalahgunaan dadah ni, dia ada slot yang lain, ancaman dan bahaya dadah macam tu, dia punya tajuk yang lain. Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada tekad tempat kerja bebas dadah. Kalau nak cerita tentang ancaman bahaya dadah ni, jenis-jenis dadah semua, dia akan jadi panjang.
Dan sampai besok pagi pun tak habis. Jadi hari ni kita lebih fokus kepada tekad ni. Ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni okey ya? Okey sini okey? Okey sana? Okey, yang belakang ni okey? Okey, selain daripada tu, objektif tekad ni juga kita nak mendidik majikan lah tentang pencegahan penyalahgunaan dadah. Sebab majikan pun perlu tahu macam mana kaedah ataupun cara-cara untuk mencegah penyalahgunaan dadah di tempat kerja. Jika berlaku masalah tu macam mana nak urus, macam mana nak handle, macam mana nak beri intervensi kepada pekerja yang terlibat, macam mana nak menangani masalah tu. Okey, selain daripada tu, kita juga nak memberi kemahiran mengurus masalah penyalahgunaan dadah di tempat kerja kepada majikan dan menyediakan program pemulihan yang berkesan. Second chance, peluang kedua kepada pekerja yang terlibat. Jadi bermakna pekerja terlibat ni, kalau dia mungkin dia first case lah, pekerja ni bagus, berdisiplin, tak ada masalah tempat kerja, kerja pun paras, tak pernah menimbulkan masalah, tiba-tiba tuk-tuk dia menyalahguna dadah. Jadi takkan terus nak buang macam tu aja, sedangkan dia sebenarnya pekerja yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Tapi bila berlaku masalah macam tu, takkan terus nak ditamatkan perkhidmatan ataupun nak dibuang kerja, kan? Jadi macam seolah tak diberi peluang langsung. Jadi antara peluangnya adalah diberikan program rawatan dan pemulihan kepada pekerja yang terlibat. Rawatan pemulihan macam mana? Nanti saya akan terangkanlah lepas ni. Okey, seterusnya objektif yang lain adalah untuk mencegah penyalahgunaan dadah di tempat kerja serta mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan juga selamat. Itu target kita. Target objektif lah dalam tekad ni. Okey, next. Okey, dasar dan punca kuasa tekad. Apa punca kuasa tekad ni? Kenapa kita boleh buat tekad? Okey, apa dia punya punca kuasa? Okey, next. Okey, Akta AEDK 2004 dalam Seksyen 3/2 dan 6/A ini kita melaksanakan fungsi-fungsi pencegahan, rawatan dan pemulihan, penguasaan, penyiasatan, langkah-langkah pencegahan khas, pelujud hakkan harta dan pentadbiran mengenai kesalahan-kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, itu Akta 234. Selepas itu juga arahan yang amat berhormat Perdana Menteri nombor 1 tahun 2004 yang menguatkuasakan pelaksanaan dasar dadah negara ataupun DDN. Jadi semua jabatan kerajaan dalam arahan ini, semua jabatan kerajaan perlu memainkan peranan dan fungsi masing-masing seperti telah ditetapkan dalam pelaksanaan strategi yang digariskan dalam dasar dadah negara. Nak cerita dasar dadah negara DDN pun panjang juga. Jadi saya ini untuk makluman umum lah dulu. Okey, next. Okey, punca kuasa tekad yang ni, kalau kita tengok pada akta surat pengeliling, inilah dia yang berkaitan dengan tekad awam dan juga swasta. Maknanya punca kuasa ni bukan saja diguna pakai di sektor awam, bahkan juga di sektor swasta. Tekad ni merangkumi dua, awam dan juga swasta. Okey, jadi kat sini ada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Surat Pengeliling Am Bilangan 1 tahun 1985 dan juga Surat Pengeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1989. Okey, apa dia Surat Pengeliling Am ni? Okey, next. Ini dia ini adalah pengeliling yang berkaitan, pengeliling perkhidmatan yang berkaitan dengan dadah. Okey, kita tengok pengeliling Surat Pengeliling Am Bilangan 1 tahun 1985. Apa dia? Okey, surat pengeliling ini menyatakan program mencegah dan membasmi kegiatan penagihan dadah di agensi-agensi kerajaan. Ini adalah salah satu daripada punca kuasa tekad. Okey. Yang keduanya iaitu Surat Pengeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1989, iaitu ujian air kencing secara mengejut bagi mengesan penagihan dadah di agensi-agensi kerajaan. Okey, saya nak tanya kat sini, pernah tak buat urine test? Berapa kali dah buat? Sekali? Banyak kali? Macam mana result dia? Negatif? Semua negatif? Alhamdulillah, tahniah
Bagus dapat kekalkan, kena maintain lah yang semua negatif ni. Jangan tiba-tiba nanti tuk kami buat, kami datang buat urin, tiba-tiba ada pula yang sangkut harap lepas tekad ni jadi semua negatif lah dapat kekalkan seperti sebelum ni Okey. Baca tekad ni tekad sebenarnya kita buat tekad at least pun kalau kata nak buat urin pun 2 minggu lah, 2 minggu selepas tekad, selepas program tekad baru buat urin. Sebab apa? Ialah in case lah kalau ada lah semasa urin tu ada yang result dia positif jadi maknanya dalam tempoh 2 minggu tu kita beri dia peluang untuk tadi tu lah yang program pemulihan yang berkesan tu tadi tu jadi sebab ada setengahnya sebelum ni ada juga yang dia minta program tekad ceramah tekad, lepas tu sambung pula dengan urin, jadi seolah tak ada apa kecemasan ke? Okey, boleh saya teruskan? Okey, jadi kita tak nak lah yang belakang ada setengah tepat. Sini, okey, belah pagi dia minta ceramah tekad, lepas tu sambung pula dengan urine test. Jadi seolah tak ada peluang langsung kepada warga kerja lah untuk sekiranya ada yang positif ni soal tak ada peluang untuk dia nak menjalani program rawatan dan pemulihan tu tadi. Jadi sebab tu at least pun daripada tekad tu ada masa lah 2 minggu sekurang-kurangnya lah 2 minggu barulah buat urine test Okey, ujian urin ni sama ada jabatan sendiri yang akan buat ujian urin kendiri ataupun panggil daripada pihak AEDK. Sebab bila panggil daripada pihak AEDK, bila ada yang urin positif, kita akan terus ambil tindakan perundangan. Tapi kalau urin kendiri ni, kita tak ni lah. Jadi sebab itulah, bila urin kendiri ni, kita maknanya memberi peluang lah, maknanya jabatan tu memberi peluang kepada warga kerja tu tadi, orang yang terlibat tu tadi, untuk peluang-peluang rawatan dan pemulihan. Sebab kalau pihak kami dah datang, ada yang positif tu, kita terus sinilah, terus tangkap lah, kita terus tahan dia lah. Okey, seterusnya surat pilihan am bilangan 3 tahun 2019 ni arahan pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga peraturan-peraturan di bawahnya oleh semua kementerian, jabatan dan juga agensi kerajaan dan juga badan berkanun. Okey, selain daripada itu juga ada kod amalan pencegahan dan pembasmian penyalahgunaan dadah, bahan dan alkohol di tempat kerja tahun 2005. Itu adalah antara pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan dadah. Okey, next. Okey, ini adalah peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib Okey, jadi kat sini dah dinyatakan lah kalau tengok kat situ, tuan-tuan pun boleh baca. Kat situ dah dinyatakan apakah peraturan-peraturannya bila seorang itu terlibat dengan dadah apakah tindakan-tindakannya. Sebagai contoh, kalau kita tengok kat situ peraturan 7/2 tu jika seseorang pegawai perubatan kerajaan memperakui bahawa seseorang pegawai menggunakan atau mengambil selain bagi maksud perubatan suatu dadah berbahaya atau menyalahgunakan atau menagih suatu dadah berbahaya, pegawai itu boleh dikenakan tindakan tata tertib dengan tujuan buang kerja. Maknanya itu tindakan tu memang atas jabatan lah masing-masing. Tetapi yang tekad tu tadi, yang saya cerita tadi tu, makna peluang rawatan pemulihan tu tadi, itu sebelum kepada tindakan tata tertib ni tadi. Faham tak? Clear tak kat sini? Okay, clear tak? Puan-puan, tuan-tuan. Okay. Clear ni Okay, next. Okay, isu salah guna dadah. Next. Okey, yang tadi ni yang saya cerita ni tadilah statistik ADK ni, kalau kita tengok kumpulan umur yang tertinggi ni adalah daripada kalangan golongan belia itu 19 hingga 39 tahun yang mana tahap umur tersebut ni adalah produktif lah bagi sebuah tempat kerja kat sini ada tak dalam kalangan umur ni 19 hingga 39 tahun. Okey, tuan-tuan, ada umur 19 ada kat sini, 19
ada sini puan-puan cik-cik kan, ada 19 tahun. Lepas sekolah terus dapat kerja. Ada. Umur lebih daripada tu. Ni kiranya saya tengok kat sini muda-muda lah. Banyakkan ni muda-muda. Kat sini golongan belia ya. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara jadi muda-muda lah dalam lingkungan umur 19 hingga 39 tahun ni kot. Saya je remaja purba kot kat sini. Nak kata remaja tua macam tak sedap pula remaja purba. Okay, next. Okay, ini adalah statistik yang mana pihak ADK pernah menjalankan ujian urin lah. Ujian urin di sektor awam, persekutuan dan juga negeri dan juga di sektor swasta lah Ini pada tahun 2020. Okey, sebagai contoh kita lihat kat situ jumlah disaring penjawat awam ni 76, yang positif 21, swasta 153, yang positif 60 Kita tengok yang penjawat awam tu walaupun jumlah ni 21 tapi nampak kecil tu sebenarnya besar tu. Besar kenapa? Besar daripada segi tahap dia punya serius dia tu. Kalau tak ditangani yang 21 tu mungkin angka tu boleh terbalik. Yang disaring tu tadi 76 tu akan pergi ke tempat 21 tu pula. Jadi kita tak naklah macam tu berlaku kan. Jadi kita kena berusaha lah sama-sama melaksanakan langkah-langkah pencegahan Okey, next. Siapa yang perlu melaksanakan tekad? Macam saya sebut tadi lah. Siapa dia? Pekerja saja ke? Majikan saja ke? Tidak Tetapi semua adalah terlibat. Majikan ke, pekerja ke? Yang kalau kita tengok kat situ, pengurus sumber manusia terlibat Pegawai keselamatan dan kesihatan. Sini ada ke pengurus sumber manusia ada? HR. Ada kat sini. Siapa dia? HR ada? Ya tuan. Okey, pegawai keselamatan, kesihatan ada? Pegawai keselamatan ada? Tak ada. Pemimpin kesatuan sekerja, penyelia ada penyelia sini, penyelia. Bos-bosnya. Ya, penolong pengarah ada penyelia kat sini. Ada Sini perempuan ada? Ada penyelia Dan pekerja, pekerja memang ramai lah pekerja. Maknanya semua tuan-tuan dan perempuan semua warga kerja ni terlibat dalam tekad tempat kerja bebas dadah. Semua bertanggungjawab dalam pelaksanaan tekad. Contoh macam hari ini saya ucapkan tahniah lah kepada pihak MBJP. Hari ini adalah salah satu daripada program tekad. Jadi dah ada awareness kat situ tu. Okay, next. Apa faedah yang kita perolehi daripada tekad? Banyak faedahnya. Antaranya dapat menurunkan kadar kemalangan ataupun kecederaan dan kecurian di tempat kerja. Jadi kita tadi bila kita tengok kesan bila mengambil dadah tadi boleh menyebabkan kemalangan, kecederaan, kecurian. Jadi bila kita laksanakan tekad, apa faedahnya? Kita harapkan dapat menurunkan kadar-kadar ni, kadar-kadar kemalangan, kecurian, kecederaan semua ni. Yang kedua, faedahnya produktiviti akan dapat ditingkatkan, jadi kualiti kerja lebih bermutu. Bila ambil dadah, yang akan menyebabkan prestasi kerja merosot, produktiviti terjejas. Jadi bila semua orang sihat, semua orang bebas daripada dadah, secara tak langsung produktiviti dalam jabatan, organisasi ke syarikat ke apa dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya penurunan dalam pemecatan pekerja. Bila ambil dadah, kemungkinan besar akan dibuang kerja, dipecat, ditamat perkhidmatan. Jadi bila semua bebas daripada dadah, tak adalah yang dibuang kerja. Takkan tak pasal-pasal dibuang kerja. Mungkin atas sebab-sebab yang lain lah daripada dadah lah kan. Kes-kes besar ke apa kan. Okey, seterusnya yang keempat, semangat atau moral pekerja meningkat, dihargai, masalah disiplin menurun dan juga imej syarikat ataupun organisasi meningkat. Okey. Okey, kita dah masuk kepada fasa-fasa tekad ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, ni fasa-fasa tekad ni penting ni. Fasa tekad ni penting. Okey, kita ada 7 langkah tekad. Ingat 7 langkah tempat kerja bebas
ataupun tekad. Dia ada 3 fasa kat sini. 3 fasa. Tapi dalam 3 fasa ni, fasa 1 dia ada langkah pertama dan langkah kedua. Fasa 2 langkah ketiga dan keempat. Dan fasa ketiga ni langkah 5, 6, 7. Maknanya ada 7 langkah dan ada 3 fasa. Okey. Jadi apa dia langkah-langkah dalam tekad ni? Okey, yang pertama adalah komitmen dan juga kepimpinan pengurusan atasan. Maknanya daripada pihak majikan lah. Pihak majikan, penyelia, sumber manusia, lagi apa? Yang di atas bos-bos lah, top management lah. Itu dia punya komitmen dia, kepimpinan dia. Okey, yang kedua ni, yang penting, polisi dan jawatan kuasa pencegahan dadah di tempat kerja. Yang ni saya nak tanya. Di sini ada tak diwujudkan polisi anti dadah dan juga jawatan kuasa anti dadah? Ada tak? Senyap macam ni. Tak kata ada, tak ada. Senyap. Ada tak? Polisi dan jawatan kuasa. Kejap ni. Tadi. Tu. Polisi dan jawatan kuasa pencegahan dadah di tempat kerja ataupun kita panggil sebagai jawatan kuasa anti dadah lah. Ada tak? Ada tak dibentuk ke, diwujudkan ke, ditubuhkan ke? Yang sewaktu dengannya lah, ada tak? Tak ada lagi? Tak ada. Sebenarnya ni penting ni, kena wujudkan ni benda ni. Polisi dan jawatan kuasa anti dadah ni. Ni dalam tekad ni, dia punya spirit dia lah ni. Intipati dia ni dalam tekad, perlu adalah benda ni. Polisi dan jawatan kuasa anti dadah. Sebab polisi ni penting, tapi nanti saya akan jelaskan kenapa polisi ni penting. Okey, seterusnya itu di fasa yang pertama. Okey, fasa yang kedua. Langkah 3 ni latihan untuk penyelia. Penyelia pun perlu diberi latihan juga. Ada latihan-latihan. Contohnya seminar ke, bengkel ke, TOT ke, untuk memberi pengetahuan lah, pendedahan dan juga kemahiran kepada penyelia. Yang keempat ni, langkah yang keempat adalah program pendidikan dan kesedaran kepada pekerja. Contoh macam ni lah. Ini kira antara salah satu daripada program kesedaran jugalah. Bukan setakat pada pekerja, kepada majikan juga. Okay. Fasa yang ketiga, fasa 5, 6 dan 7. Okey. Fasa 3, langkah yang kelima, iaitu program pencegahan dadah dalam komuniti atau CSR, tanggungjawab sosial korporat. Okey. Apakah itu CSR tu? Jadi nanti saya akan terangkan dalam slide yang akan berikut ini. Okey, seterusnya langkah 6, program rawatan dan pemulihan dadah. Ini yang saya cerita tadi tu. Rawatan dan pemulihan dadah. Maknanya sebelum dia ambil kepada tindakan perundangan ke tata tertib dan sebagainya, ada peluang kedua kepada pekerja yang terlibat. Contohnya program rawatan dan pemulihan dadah lah ni. Dan kita sangat-sangat menggalakkan pekerja terlibat ni dapat tampil secara sukarela. Dapat tampil secara sukarela untuk menjalani program rawatan dan pemulihan akibat ketagihan dadahnya tu. Jadi itulah peranan jawatan kuasa tu tadi. Jawatan kuasa anti dadah. Jika ada pekerja terlibat, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada pekerja terlibat, peranan jawatan kuasa anti dadah yang ditubuhkan dengan tempat kerja tadi, itulah tadi peranannya tu. Jawatan kuasa tu bersidang, membuat keputusan, dan juga mencadangkanlah pekerja terlibat untuk menjalani rawatan dan pemulihan tadi tu. Maknanya benda tu akan dibawa, jika masalah berlaku, perkara itu akan dibawa kepada jawatan kuasa anti dadah. Tapi sebelum tu, pekerja perlu diberitahu tentang polisi jabatannya dulu. Kan ada polisi anti dadah. Jadi kalau pekerja tak tahu polisi macam mana kan terus dia tak diberikan maklumat, pengetahuan tentang polisi anti dadah, tiba-tiba tutup-tutup terus dia ambil tindakan. Dia pun tak tahu apa, tak diberi peluang. Tak dikenal pasti pun, tak ditanya apa masalahnya, tiba-tiba kena buang. Jadi macam naya jugalah tu kan. Jadi kita nak memberi ruang dan peluang kepada tadi. Bagi memang tindakan tertib tu kita serah pada jabatan, pada ketua jabatan lah. Tapi ada dia punya ni lah, peluang-peluangnya tu untuk rawatan dan pemulihan dadah. Itu peluang lah. Pertama kalau dah banyak kali tu nak bagi peluang macam mana kan? Betul tak? Kalau
first case tu mungkin bolehlah diberi peluang kan, tengok dia pun pekerja yang bagus. Kalau dia pekerja yang mantul kan, nasi ponting mantul, lepas tu degil pula, tak nak dengar kata, tak nak dengar arahan, macam mana nak bagi peluang? Lepas tu dah banyak kali pula buat kan. Susah juga kan kita nak bagi peluang banyak kali kan. Okey, dan seterusnya langkah yang ketujuh, integrasi semula ke tempat kerja. Jadi tadi bila pekerja tersebut diberi peluang, setelah menjalani rawatan dan pemulihan tadi tu, integrasikan semula ke tempat kerja. Walaupun mungkin bukan di bahagian yang sama, cawangan yang sama, departmen yang sama, ya, mungkin di cawangan yang lain ataupun dipindahkan ke tempat lain ke, maknanya tapi diberi peluang semulalah untuk bekerja, ya. Okey, next. Okey, ini langkah satu tadi, komitmen dan kepimpinan pengurusan atasan. Okey, next. Okey, next. Okey, langkah satu ni dia win-win situation ya. Dia menguntungkan kedua-dua pihak, menguntungkan majikan dan juga menguntungkan pekerja. Ya. Okey. Sebab ni situasi menang-menang lah ya. Bila ada komitmen daripada pihak majikan dan juga kepimpinan atasan ni. Okey, jadi sokongan padu daripada top management ni, bila adanya sokongan yang padu ni, jadi tempat kerja kita ni lebih selamat ya, pekerja pun lebih produktif ya. Okey, next. Setakat ni ada nak tanya tak? Dia tak nak saya syok seorang cakap kat depan ni lah. Okey, tekad tadi faham tak? Tekad tadi faham? Ya, belakang faham? Ada berapa langkah tekad? Ya? 7. Langkah yang pertama, Puan? Langkah pertama apa? Ini baru pergi langkah kedua ni. Langkah pertama dah tak ingat dah. Tak sampai seminit. Apa langkah pertama, Tuan? Langkah pertama apa dia yang tadi tu? Ya? Langkah pertama ni, kalau siapa dapat jawab ni, saya bagi ada saya bawa ni oleh-oleh. Okey, siapa nak jawab langkah pertama? Saya open ni. Yang ni jangan sebab dia tengok slide. Di sini. Ya, okey Puan, langkah pertama apa tadi? Komitmen dan kena lengkap, ada lengkap tadi sikit. Hampir komitmen dan okey, cantik, bagi tepukan. Okey. Komitmen dan kepimpinan pengurusan atasan ya. Okey. Siapa nama Puan Nur Hashimah, Puan Shima Okey, nanti jumpa saya. Okey. Ingat tu 7 langkah tekad tu tadi tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada polisi dan juga jawatan kuasa pencegahan dadah di tempat kerja. Apa itu polisi dan jawatan kuasa pencegahan dadah? Okey, next. Okey, langkah 2 ni dia berkaitan tadi dengan punca kuasa. Ingat tak punca kuasa tadi yang tadi saya sebut tu? Kuasa 3. Okey, kat sini saya tanam kuasa 2 je dulu. Okey, yang pertama tu tadi apa tu? OSHA tu apa dia? Tadi saya sebut tadi, saya yang nama masa mula-mula tu, dasar dan punca kuasa tekad tu. Ya, siapa Puan? Ya, Puan. Siapa lagi? Angkat tangan selain daripada Puan Shima lah. Saya Puan Shima. Okey. Tukar orang lain pula. Terbalik. Dia Puan Akta? Ya, betul. Siapa nama Puan? Puan Faizah Puan Faizah, Puan Shima. Nanti jumpa saya, dia tanya. Okey. Okey, lepas ni nanti saya bagi kat sini pula. Yang ni. Di kaum hawa je, kaum wadah. Okey, berkaitan dengan Akta Keselamatan Kesihatan Kerjaan 1994. Kalau kita translate pun dalam bahasa Melayu tu sama juga kan bunyinya kan. Maksud dia kan Occupational Safety and Health Act 1994 Itu buat section 16, kewajipan untuk membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. Khususnya section 30
Ya, menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan, jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan ataupun JKKP. Kat sini ada tak? Ada. Okey, di bawah JKKP jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, apa peranan dia? Okey, yang sini lah, pula yang sini. Peranan JKKP tu. Okey, tuan-tuan yang budiman, segak lagi bergaya. Okey, peranan saya JKKP ada ya? Okey, apa peranan? Siapa je saya nak tahu peranan JKKP tu? Di jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Siapa yang jadi ahli JKKP? Ada tak siapa kat sini jadi ahli jawatan kuasa dia? AJK dia, ada tak? Ya? Saya dengar belah sini je. Ada siapa jadi AJK dia? Pengerusi dia, pengerusi SU, timbalan pengerusi. Ada? Okey, siapa pengerusinya? Okey, Datuk Branda, timbalan SU. Okey, lepas tu bawah dia lagi ahli-ahli dia. Wakil majikan. Ada tak wakil majikan kat sini? Ada kan? Tapi okey, sana. Sana. Saya masih lagi menanti yang belah sana ni. Ya? Cik Anwar? Okey, Cik Anwar. Wakil majikan dia, Cik Anwar. Boleh share sikit tak, Cik Anwar? JKKP tu, jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ya? Okey. Jadi dibawa kepada jawatan kuasa itulah. Okey. Terima kasih ya Cik Noah. Okey. Itu adalah sebenarnya sebab apa saya tanya tentang peranan JKKP ni tadi. Ya. Sebab dia adalah berkaitan juga dengan jawatan kuasa pencegahan dadah ni di tempat kerja. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ya, di jabatan ini telah ada JKKP, juga boleh mengguna pakai JKKP tadi untuk jawatan kuasa anti dadah. Dia boleh masukkan dari situ. Boleh guna pakai itu. Dia ada kaitan. Sebab dia juga berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tadi di tingkat kita pun nak mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sihat. Yang bebas daripada dadah. Sebab tu dia berkaitan juga dengan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Cuma mungkin yang polisi lah tu kot. Polisi tu, polisi anti dadah tu tadi tu. Ya tuan. Macam mana tuan? Tak ada. Adakah laporan ini diberitakan dalam JKKP ataupun dia perlu dibuka dalam kuasa sendiri? Okey, ini terserah pada jabatan. Sama ada nak mewujudkan, sama ada dia nak mengguna pakai jawatan kuasa yang sama tadi yang dalam JKKP diselitkanlah tentang anti dadah tu tadi, ataupun satu lagi dia nak mewujudkan jawatan kuasa yang lain. Mungkin dia ramai pegawai kan. Kita mungkin ni grup ni untuk jawatan JKKP ni jawatan kuasa anti dadah. Tapi kalau dah ada JKKP tu pun boleh diselitkan juga ya untuk jawatan kuasa pencegahan dadah ni di tempat kerja. Tapi kena dimasukkanlah dia punya terms tu tadi. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan dadah tu. Ya. Dia pulang pada jabatan lah. Nak menubuhkan satu jawatan kuasa yang lain ataupun menggunakan pakai jawatan kuasa yang sedia ada. Okey tuan Okay. Cumanya tadi tu lah yang polisi tu. Polisi keselamatan rumah saja. Okey. Seksyen berkenaan dengan dadah kita belum masukkan. Kau dapat dimurnikan lah dimurnikan, mungkin ditambah baik kat situ, masukkan tentang apa anti dadah tu kat situ. Jadi pekerja ni diberi penerangan, pengetahuan tentang tidak sekiranya pekerja terlibat dengan penyalahgunaan dadah, bahan ke alkohol tempat kerja, apa jika berlaku pelanggaran polisi tu, apa yang akan dia. Jadi pekerja tu diberi maklumat lah tentang tu. Ya. Kalau tak pekerja tak tahu, pekerja tahu tak semua polisi yang ada tu? Polisi yang sedia ada tu. Polisi sedia ada kita dah buat edaran kepada jabatan-jabatan.
memberi pengetahuan, kefahaman tentang polisi tu. Jadi bila berlaku pelanggaran kepada polisi tu tadi, jadi mana tindakan apa yang akan diambil oleh jawatan kuasa tu. Tadi maknanya bila berlaku satu perkara akan dibawa kepada jawatan kuasa tu tadi. Jawatan kuasa tu akan bersidang, bermesyuarat dan membuat laporan. Dia faham ya? Dan tindakan apa pengesyoran daripada jawatan kuasa tu. Okey ya? Okey, sini ada apa-apa ni ke? Belah sini. Okey, saya teruskan ya kepada ni polisi jawatan kuasa masih lagi di langkah kedua, surat bilangan Pengkiliran Am bilangan 1 1985 ya, program pencegahan dan pemasukan dadah di agensi kerajaan. Okey, tadi saya dah ceritalah. Okey, next. Ini sampai pukul 9. Okey, pasal ada apa-apa? Kalau saya lajak sikit. Boleh ya? Lajak sikit boleh ya? Okey. Okey, ni ya, tadi tentang langkah 2 lah ni ya, tentang program kita nak wujudkan tempat kerja bebas dadah, ya, menjelaskan polisi kepada pekerja dan wujudkan jawatan kuasa pencegahan dadah ni, jawatan kuasa inti dadah lah. Ya, kita nak jelaskan kepada pekerja bahawa penggunaan dadah ni adalah dilarang ya, supaya pekerja ni semua faham, jelas ya, dan dapat maklumat yang tepat lah. Okey, next. Okey, next. Okey, kenapa polisi ni penting Jadi kita nak memaklumkan kepada pekerja bahawa dadah adalah dilarang. Ya, kita jelaskan kepada pekerja kenapa polisi ni perlu ada. Ya, kesan jika melanggar polisi tersebut. Jadi bila mana jika berlaku pelanggaran ke atas polisi ni, apa tindakannya ya? Apa yang akan berlaku jika dia melanggar polisi? Okey, seterusnya boleh menggunakan jawatan kuasa OSHA. Yang tadi siapa ni? Cik tadi yang tanya tu? Ya, tadi siapa? Cik Hafiz. Tu tadi kan dia tentang JKKP OSHA tu kan. Boleh menggunakan pakai juga jawatan kuasa tu OSHA tu tadi tu lah tapi kalau kata nak tambah satu lagi jawatan kuasa inti dadah, betul pulanglah pada jabatan okay. Khususnya libatkan pelbagai unit lah, jawatan, pelbagai jawatan dan juga melaksanakan aktiviti yang dirancang. Okay, next. Okay, ini contoh polisi anti dadah saya tak pasti polisi di MPJB ni bagaimana, tapi ni adalah contoh polisi anti dadah lah. Jadi sekiranya tadi kalau kata siapa Cik Hafiz tu nak masukkan tentang polisi anti dadah tu tadi tu, mungkin dia boleh selitkan, boleh ambil mana yang sesuai tu, boleh diadaptasi mana sesuai tu boleh masukkan. Boleh tengok kat situ lah kita ada 8 perkara lah kat situ tu. Okey, yang ni nanti boleh ni lah kalau saya nak baca satu-satu ni panjang lah. Okay, tapi ini semuanya berkaitan dengan polisi Jadi kat situ kita boleh tengok contoh yang kelima tu, pelanggaran polisi ini boleh dikenakan tindakan tata tertib dari peringkat surat tunjuk sebab gantung kerja dan juga dibuang kerja. Itu antaralah contohnya pelanggaran polisi itu tadi tu. Dan lepas tu yang keenam, mana-mana pegawai tampil secara sukarela buat kali pertama wajar dipertimbangkan untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Itu antara kandungan lah dalam polisi itu tadi. Okay, next. Ini contoh yang dekat AEDK lah polisi anti dadah AEDK. Okay, next. Okay, ini penubuhan jawatan kuasa anti dadah di tempat kerja. Kenapa ia penting? Sebabnya adalah ia antara langkah lah yang dianggap paling berkesan lah dalam mengawal dan mengatasi masalah penyalahgunaan dan penagihan dadah dan alkohol di tempat kerja. Jadi ini merupakan asas kukuh lah dan juga sebagai panduan dalam melaksanakan langkah-langkah kepada masalah berkaitan dadah dan juga alkohol. Okey, next. Okey, ini peranan jawatan kuasa Dia banyak peranan dia ni. Saya terpaksa pergi laju sikit lah. Okey, next. Ini latihan untuk penyedia. Kita tengok apakah antara bentuk-bentuk latihan dia. Okey, next. Okey, ini antara inilah latihan dan seminar yang boleh diikuti oleh penyelia lah Antaranya seminar pencegahan dadah, awareness talk pengurusan risiko, ujian urin kendiri, kemahiran intervensi awalan, program bantuan pekerjaan dan juga TOT. Okay, next. Okay, next. Okay, ini
program kesedaran pula ya, untuk pekerja, pendidikan dan juga kesedaran. Next. Okey, jadi ni antara program-program yang boleh diikuti ya. Ini untuk pekerja pula ni. Okey, kemahiran mengurus kewangan. Jadi kita pun ada juga kan, walaupun kita boleh urus kewangan kewangan kita sendiri, tapi kita perlu juga mahir dan sebab kita tak naklah perbelanjaan ni melebihi kemampuan jadi dah over budget dah. Jadi kita perlu ada kemahiran lah mengurus kewangan tu. Okay, selain daripada itu, kemahiran mengurus kemarahan. Marah pun perlu diurus juga supaya kita tidak agresif, jadi kita bersikap lebih asertif. Okey, kemahiran mengurus tekanan kalau ada tekanan ke stres ke tempat kerja, macam mana cara kita nak urus kemahiran keibubapaan parenting skill kepada pekerja kebanyakan pekerja pun kita juga sebagai ibu bapa juga kan dekat rumah kan, pada keluarga, jadi perlu ada kemahiran keibubapaan. Jadi kita tak naklah masalah yang berlaku di rumah jadi terbawa-bawa ke tempat kerja. Jadi menjadi satu tekanan masalah kat rumah kita skipkan dulu, kita fokus tempat kerja. Jadi perlu diatasi lah masalah, kita kena tahu macam mana cara nak handle masalah tu. Okey, terusnya seminar pencegahan penagihan sebelum. Sebenarnya banyak lagi program-program yang boleh diikuti oleh pekerja daripada segi program kesedaran Okey, next. Ni tadi langkah 4 tu lah. Okey, next. Next. Okey, program pencegahan dadah dan komuniti CSR. Okey, apa antara programnya? Okey, next. Okey, antaranya aktiviti pencegahan dadah dalam komuniti menjadi penaja ataupun sponsor program anti dadah dan juga edarkan maklumat contohnya risalah anti dadah ataupun poster-poster, billboard, mungkin ada bajet buat satu billboard bebas dadah Johor makmur, bebas dadah, contohlah Johor maju, Bandaraya Johor Baru bebas dadah, contohlah kan, sejahtera tanpa dadah, contoh macam tu jadi adalah bajet-bajet yang boleh disumbangkan untuk inilah kempen-kempen pencegahan dadah semua tu Okey, rekreasi sukan dengan syarikat lain mungkin asyik kerja je kan. Jadi kita ada juga kadang-kadang tu terasa bosan kan dengan ni. Jadi ada aktiviti lah juga kepada pekerja. Mungkin tempat kerja ni adakan aktiviti sukan, pertandingan antara cawangan ke sukan nikah ke, sukan tahunan ke dan juga boleh bergabung dengan jabatan-jabatan lain atau syarikat lain Okey, jamuan makan malam dan juga hari keluarga. Ini adalah antara aktiviti lah dalam tadi program sebab bila kita ada aktiviti yang sihat, kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, secara tidak langsung dapat mencegah daripada penyalahgunaan dadah. Okey. Yes. Okey, yang keenam ni program rawatan dan pemulihan dadah. Okey, ini adalah antara peluang-peluang di mana boleh mendapatkan rawatan dan pemulihan. Okey. Yang pertama, sebagai contoh, Puspen sukarela. Apa tu Puspen? Pernah dengar Puspen? Ya tuan, pernah dengar Puspen tu apa? Puan? Pernah dengar Puspen? Ya? Tak pernah. Pusat Serenti pernah dengar? Pernah dengar kan Pusat Serenti? Samalah Puspen tu. Pusat Serenti tu nama lama dia. Nama lama dia tu Pusat Serenti. Lepas tu dah ditransform kepada nama yang baru, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik ataupun Puspen, nama ringkas dia. Jadi Puspen ni kita ada Puspen yang sukarela dan juga ada Puspen yang di bawah kes-kes yang di bawah court order ataupun perintah mahkamah. Jadi kalau untuk yang kes yang tadi ni, yang saya cerita tentang tekad apa semua ni kan, tempat kerja yang mungkin ada terlibat, boleh mendapatkan peluang rawatan dan pemulihan di Puspen secara sukarela. Di mana Puspen sukarela tu? Nanti kita tengok sekejap lagi Okey, yang kedua Pusat Khidmat AEDK ni di AEDK daerah. Yang ketiga Pusat Pemulihan Dadah Persendirian ataupun PPDP. PPDP ni di bawah biasanya orang perseorangan yang menubuhkan PPDP mungkin daripada bekas penagih yang dah pulih. Ada juga buat PPDP, contoh macam pengasih kan, pernah dengar kan pengasih kan. Lagi apa?
Apa lagi banyak-banyak PPDP ni, live zone, apa lagi itu. Adalah beberapa lagi lah kat Johor ni. Okey, klinik-klinik swasta dan juga pusat pemulihan penagih narkotik Puspen yang di bawah perintah mahkamah lah. Tapi kalau boleh jangan di bawah perintah mahkamah. Sebab bila ada perintah mahkamah nanti ada rekod. Dia rekod lah kita punya ni kan. Jadi kalau boleh, kalau kata yang nak ikut program rawatan pemulihan tu, betul yang secara sukarela tu. Bila di bawah perintah mahkamah tu tadi dia dah jadi lain lah kita punya tu nanti. Sebab bila dah ada rekod susah juga kan menjejaskan kita punya ni kan. Prestasi kita apa semua kan. Okay. Okay, next. Okay, ini untuk kaedah rawatan pemulihan. Jadi untuk rawatan pemulihan ni, pegawai yang nak ikut program rawatan pemulihan ni, pakej pemulihan, pakej penginapan makan minum percuma ya di Puspen. Ni kalau yang kerajaan punya percuma lah, tak ada bayar Okey, jadi pegawai ni perlu tampil secara sukarela dan menghubungi penyelia. Ya. Okey, seterusnya kedua, penyelia akan merujuk pegawai yang terlibat kepada jawatan kuasa inti dadah. Ini yang tadi peranan jawatan kuasa inti dadah ni tadi. Saya nak kaitkan dengan tadi tu, jawatan kuasa penjaga dadah tempat kerja tu tadi. Ya, jadi dia rujuk kes-kes yang macam ni kepada jawatan kuasa inti dadah. Dan jawatan kuasa ini yang ketiga ni akan menentukan tarikh dan tempat rawatan tu di mana. Ya, yang keempat, tempoh yang disarankan adalah 3 bulan bagi rawatan secara inpatient. Maknanya dia duduk secara inpatient di dalam pusat pemulihan sukarela ni tadi, ya. Dan 6 bulan bagi outpatient ataupun yang menerima rawatan sebagai pesakit luar lah, yang di luar. Maknanya dia datang untuk ikut program rawatan pemulihan saja, tapi dia tidak tinggal secara residensi di dalam pusat pemulihan ni tadi. Jadi kalau yang bekerja ni, jadi pegawai yang kelima tu kita tengok, pegawai tersebut boleh memohon cuti rehat ataupun cuti tanpa gaji. Ya, bagi menjalani rawatan dan pemulihan. Yalah, nak duduk 3 bulan kan dalam tu. MC, dia tak MC. Dia kena ambil cuti rehat dia ataupun cuti tanpa gaji. Contoh cuti rehat tu ada berapa? 30 hari setahun. Habis cuti rehat 30 hari setahun. Jadi ni kat situ 3 bulan kan? 3 bulan berapa? 90 hari kan? Jadi dua yang 20 apa? Yang 2 bulan lagi tu cuti tanpa gaji lah. Ya? Dia punya tempoh tu itu atas budi bicara ni lah, atas budi bicara ketua jabatan lah. Kalau dibenarkan begitu, ini atas jabatan masing-masing, prosedur dia bagaimana, kan? Tapi biasanya yang ni lah, cuti rehat. Cuti rehat ni, tapi kalau kata jabatan boleh bagi cuti separuh gaji, itu prosedur jabatan bagaimana? Jadi kita kena tengoklah prosedur jabatan masing-masing. Ya? Okey, ada lagi? Sini. Ada. Okey, next. Ini yang saya sebut tadi, di mana Puspen yang sukarela tu kalau nak ikut tu, program rawatan pemulihan di Puspen Seri Iskandar. Tahu tak Puspen Seri Iskandar ni di mana? Ya? Perak. Siapa ni? Puan ni? Perak. Okey, betul. Tempat sekali. Di Perak siapa nama puan? Aida. Okey, Puan Aida ni jumpa saya. Okey, di Perak ni adalah untuk apa? Yang sukarela untuk mengikuti program rawatan dan pemulihan daripada kalangan pekerja dan juga pelajar IPT, sama ada awam ataupun swasta. Pelajar pun boleh kat sini. Tapi ini untuk lelaki lah, yang perempuan dekat Bacok, Kelantan. Ini sukarela, ini untuk sukarela bukan untuk yang ada perintah mahkamah. Di perintah mahkamah lain. Perintah mahkamah tu kalau Puspen tu kalau di Johor
Sekarang kita ada di Muar dan juga di Kota Tinggi. Ya. Okay, next. Ni gambar-gambar dia. Ada ruang makan dia, ruang menunggu fasiliti dia kira lengkap lah. Ya. So ada klinik pun ada, surau. Okay, next. Okay, ada ruang menunggu untuk perjumpaan dengan keluarga, blok asrama dia tu. Ya. Ada bilik seminar, blok kemasyarakatan. Okay. Next. Ini antara program dia lah. Program rawatan pemulihan dadah ni yang dijalankan. Dia ada ni lah. Pre-care, self-care, psikologi, recovery capital. Ni lah. Dia punya carta alih dia pun ada kita kalau nak masuk lah. Kalau ada siapa yang berminat ke kat sini? Tak ada. Bila mungkin maklumat ni tuan-tuan puan-puan boleh ni lah, kalau mungkin ada kenalan-kenalan ke, jiran-jiran, tetangga ke, kawan-kawan ke mungkin yang ada berminat nak ikut program ni ke, rawatan pemulihan ni, kita ni lah maklumat-maklumat yang boleh ni lah sampaikan lah. Okey. Okey, dan yang ketujuh, langkah yang terakhir, integrasi semula ke tempat kerja. Okey, next. Okey. Jadi integrasi semula ke tempat kerja ni adalah penerimaan semula pekerja ke dalam syarikat dan diberikan sistem sokong bantu. Tak ada stigma, tak ada double standard. Jangan bila diterima semula masuk bekerja, kita ada pilih kasih lah, ada bias lah, dia tak ada pergi sebut. Tak, kita kena bantu dia. Kena bagi support moral pada dia. Supaya kita tak ada stigma label pada pekerja yang terlibat. Okay. Jadi penawaran peluang pekerjaan kepada bekas-bekas penagih yang telah pulih. Jadi bila dia dah pulih, jadi kita beri dia peluang lah untuk dia meneruskan kehidupan dia dengan lebih baik supaya dia boleh berfungsi semula dalam masyarakat dan juga di tempat kerja. Okay, next. Okay, ini integrasi semula tempat kerja. Jadi dia penyelia perlu memantau dan melaporkan prestasi kepulihan dia kepada jawatan kuasa anti dadah. Okey, yang kedua, integrasi ini bergantung kepada keputusan jawatan kuasa, sama ada ditempatkan di tempat yang sama ataupun tempat lain, nak tukar ke cawangan lain ke, nak pindahkan ke lokasi yang lain ke. Jadi itu atas keputusan jawatan kuasa lah. Dan pegawai yang telah mengikuti rawatan ini diletakkan di bawah penyeliaan. Ada dari penyelia yang memantau lah perkembangan dia bagaimana. Masih sama macam dulu ke ada perubahan. Okey, next. Okey, intervensi bekerja. Okey, next. Kita laju sikit. Mungkin next. Okey. Tindakan intervensi, jadi menyerahkan pekerja kepada pihak majikan. Okey, sesi intervensi atau runding cara digunakan oleh pihak majikan. Memberi peluang ini mengikut kepada ketua perkhidmatan lah, ketua jabatan kita nak bagi peluang macam mana. Ujian saringan kali kedua secara mengejut kepada pekerja terlibat. Nak tengok mungkin saringan kali pertama tu dia positif, tengok pula buat urine test kali kedua macam mana. Masih lagi positif ke negatif? Okay. Jadi intervensi tu maksudnya kita strategi kita nak mengenal pastilah. Kita nak mengenal pasti pekerja yang terlibat, punca-punca dia terlibat ni kenapa? Adakah apa faktor-faktor yang menyebabkan dia terlibat dengan penagihan ni? Mungkin dia ada masalah-masalah lain ke. Jadi majikan ni perlu kenal pastilah dahulu punca-punca dia tu. Okay, next. Okay, ni kenapa pekerja mengambil dadah. Okay, next. Okay, ni faktor-faktor penagihan lah kita boleh baca lah kat situ lah. Mungkin jemu dan dengan kerja rutin yang sama setiap hari Okay, budaya tempat kerja ke mungkin tahap penyelidikan yang lemah. Ni pelbagai lah. Kerja yang tekanan yang banyak dah pelbagai lagi. Okay, kat sini boleh baca lah Okay, next. Macam mana kita nak mengenali pekerja yang terlibat? Ni kita boleh nampakkan dia punya simptom-simptom tanda-tanda dia kan. Daripada segi fizikal, daripada segi tingkah laku dia, daripada segi pakaian, penampilan. Mungkin sebelum ni pakai kemas, smart kan, nampak bergaya, handsome je. Tapi tiba-tiba dah penampilan tu merosot, selekeh, comot kan. Tak turus, rambut pun gusuk masai kan. Jadi tu antara kita boleh nampak lah kat situ kan. Daripada segi disiplin dia, kerja dia, prestasi dia kita boleh nampak kan. Okay, next. Ini tadilah tindakan jabatan, ketua jabatan Okay, next. Okay, ni penubuhan jawatan kuasa tadi saya dah sebut. Next. Okay, ni contoh contoh jawatan kuasa anti dadah. Contohlah dalam ADK ni dia ada di peringkat negeri
Contohnya negeri siapa dia punya kerusi, ada timbalan kerusi, SU dia, ahli-ahli dia. Jadi kita melibatkan di negeri dan juga melibatkan daripada ketua-ketua di daerah juga kat situ. Okay, next. Ini peranan jawatankuasa. Next. Peranan, okay, next. Okay, ini contoh ujian pengesanan dadah dalam air kencing. Tadi tu, kalau boleh sebelum pergi kepada step ni, yang tadi itulah dulu dah ada apa semua tadi, apa nama, program-program pencegahan, polisi jawatankuasa 7 langkah, maksud 7 langkah tu dah dibuat. 7 langkah dibuat tu yang ni lah, yang ni kemudian lah. Kemudian lah, jangan kita tak ada buat apa-apa, program awareness pun tak ada, tu pun tak ada, tiba-tiba dah buat urin, buang kerja kan. Jadi soalan macam tak diberi peluang lah kerja tu. Okay, kesimpulan, jadi majikan ni sebahagian dari komuniti dan perlu mengambil tindakan proaktif lah untuk mengadakan program pencegahan dan juga mewujudkan tempat kerja yang sihat dan selamat. Dan pekerja ni juga perlu bebas lah daripada masalah penagihan. Jadi walaupun tak ada masalah penagihan, penyalahgunaan dadah di tempat kerja ni, jadi perlunya program tempat kerja bebas dadah ni, kita nak wujudkan langkah-langkah supaya kita tahu tentang langkah-langkah pencegahan. Jadi tindakan memberhentikan dan menamatkan perkhidmatan tu seorang pekerja tu bukanlah tindakan yang tindakan terakhir yang perlu diambil oleh majikan. Hanyalah tindakan terakhir itu, benda tu kira last lah. Tadi makna setelah langkah-langkah tu dilaksanakan, jadi kalau nak tamat perkhidmatan tu, tu tindakan yang terakhir lah. Dah tak boleh dah ni semua. Tapi apa-apa pun semua bergantung kepada ni lah, tengoklah prosedur daripada ketua ni, pihak jabatan tu juga tadi daripada syur jawatankuasa semua. Okey. Okey, saya rasa dah habis dah ni. Kesimpulan lebih baik cegah ni. Okey, ada nak tanya tak? Sebelum saya tamatkan ni. Okey, sebelum tu next saya nak bagi dia punya hotline tadi, AADK. Okay, next slide tadi. Okey, tadi hadiah yang terbaik dalam kehidupan adalah peluang kedua. Second chance tu. Jadi kita jangan persiakan peluang kedua yang kita dapat. Bukan semua boleh dapat peluang kedua tu. Jadi peluang tu bila datang tu kita kena hargai, kita kena jagalah, jangan persiakan. Okey, ini adalah talian hotline AADK. Okay, sekiranya ada masalah berkaitan dengan penagih dadah ke, nak dapatkan khidmat nasihat ke tentang permasalahan dadah ke atau sebagainya, jadi tuan-tuan dan puan boleh menghubungi ni talian hotline AADK ni 0389112233 atau 0196262233. Jadi ni bolehlah, mungkin ada masalah penagih dadah di kawasan tempat tinggal ke, di tempat kerja atau di mana-mana yang mungkin tuan-tuan dan puan boleh salurkan maklumat tu, boleh hubungi talian hotline ni. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Saya harap semoga tuan-tuan dan puan mendapat ilmu lah, input-input yang positif, yang bermanfaat untuk jadikan sebagai panduan lah dalam tempat kerja bebas dadah. Terutama yang tekad tu tadi tekad tu semua kena ingat tekad tu tadi tu, langkah-langkah dia tu dan juga pentingnya mewujudkan polisi inti dadah dan juga jawatankuasa pencegahan dadah di tempat kerja. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merangkamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Salmiah binti Saliman, penolong pegawai inti dadah, yang telah menyampaikan taklimat berhubung dengan tempat kerja bebas dadah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi akan memberikan kita keinsafan, kesedaran apa bahaya dadah dalam diri kita, khususnya di kalangan pihak awam, agar dapat kita elakkan daripada segala gejala-gejala yang boleh merosakkan diri kita, persekitaran kita, dan lebih-lebih lagi dalam organisasi tempat kerja kita. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi beruskan majlis pada pagi ini, majlis ini dipersilakan Saudara Rahmat bin Majid bagi menjemput Cik Muhammad Khairul Anwar bin Isa, Pegawai Integriti dan Pemodenan Pentadbiran Bandar Hijau Baru, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Bahagia
Puan Salmiah binti Saliman, penolong pegawai anti dadah. Silakan. Majlis yang telah meneka, yang telah menjawab soalan dengan betul tadi, kalau tak salah saya Puan Shimah dan Puan Cik Nur Faizah dijemput di atas pentas. Okay. Silakan Puan Shimah dan Nur Faizah. Boleh. Okay. Puan, yang jelas itu yang cahaya dulu. Majlis juga persilakan sekali lagi Encik Muhammad Khairul Anwar bin Isa, Pengarah Integriti dan Pemodenan Pentadbiran MBJP untuk menerima cerahan hati daripada Puan Salmiah binti Saliman, penolong pegawai dadah. Silakan Encik Khairul Anwar. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Penceramah dan terima kasih kepada seluruh warga MBJP yang telah hadir untuk kita mendengar taklimat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini akan memberikan manfaat pada diri kita, organisasi kita dan diri kita. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.